Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam kelas Pendidikan Islam tahun 5. Okey, jadi hari ini kita akan belajar iaitu tajuk Pendidikan Islam tahun 5, Hijrah Membawa Rahmat, iaitu dalam bidang sirah. Tanpa membuang masa lagi, jom kita teruskan ke isi pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Buku teks muka surat 138. Objektif, murid dapat menerangkan pengertian hijrah dengan betul. Yang kedua, menerangkan 3 antara sebab yang mendorong hijrah ke Madinah. Menjelaskan 3 peristiwa penting selepas Rasulullah menerima perintah hijrah. Menganalisis 3 kepentingan peristiwa hijrah ke Madinah dengan betul. Okey, seterusnya. Jadi, apakah itu hijrah? Okey, kita sebut hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah bererti perpindahan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain atau daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Pindah dari satu tempat yang lain ataupun dalam satu keadaan ke keadaan yang lebih baik. Itu ialah pengertian hijrah. Sebab-sebab berlakunya hijrah. Faktor utama hijrah iaitu kerana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW supaya berhijrah. Itu ialah sebab utama ataupun sebab yang paling utama. Okey, itu Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk berhijrah. Okey, kalau orang tanya, apa itu sebab-sebab hijrah? Yang pertama sekali, perintah Allah Taala. Okey, seterusnya, disebabkan apabila berlakunya hijrah ni ialah salah satu faktor ialah agama Islam semakin berkembang di bumi Mekah. Semakin banyak orang memeluk Islam kerana tertarik dengan keindahan ajaran Islam. Okey, agama Islam ni setelah Nabi berdakwah disebarkan, okey, masa itulah agama Islam ni semakin berkembang. Bila agama Islam ni semakin berkembang, maka orang musyrikin ni tak boleh duduk. Maksudnya, orang musyrikin ni dah tak boleh tahan lah. Okey, orang Islam semakin ramai ni. Okey, disebabkan itulah, situasi itulah mengakibatkan musyrikin Mekah menggunakan kekerasan bagi menyekat dakwah Islam. Itu ialah sebab yang kedua. Itu sebab yang kedua berlakunya hijrah. Musyrikin Mekah menggunakan kekerasan bagi menyekat dakwah Islam. Seterusnya, umat Islam menerima ancaman dan siksaan sehingga ada dalam kalangan mereka dibunuh dengan kejamnya. Mereka juga dipulaukan serta menerima cacian, penghinaan dan dilemparkan fitnah. Okey, sebab yang ketiga, umat Islam ni mula terima ancaman dan siksaan. Sebab sampai ada yang terbunuh, okey, sampai ada yang orang kata disiksa, okey, dan seterusnya. Ada yang menerima cacian dan dipulaukan. Dipulaukan ni macam mana? Dipulaukan ni sampai satu tahap apabila orang Muslimin ataupun orang Islam nak pergi membeli ataupun berjual beli, orang musyrikin ni tak endahkan. Kata, aku nak beli roti ni kan, contoh. Tapi orang Muslim kata tak nak jual beli, tak nak layan orang Islam. Macam tu. Okey, apabila berlakunya sekatan ataupun pulauan sedemikian, orang Islam ni tak dapat makanan, tak dapat sumber dan sebagainya. Tak nak bergaul, orang kata tak boleh gaul dan sebagainya. Tak boleh pergi bandar, kena maki, kena caci orang Islam macam-macam. Okey, seterusnya. Kehidupan ketika itu sangat terik sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebenaran kepada umat Islam berhijrah ke Madinah. Sama juga tadi, maksudnya atas arahan ataupun perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Pelawaan penduduk Madinah juga menjadi satu daripada faktor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih Madinah sebagai tempat hijrah. Maksudnya orang kata yang seterusnya adalah pelawaan ataupun jemputan daripada penduduk. Maksudnya Nabi berhijrah tu bukan Nabi takut dan sebagainya. Ingat, sampai bila-bila pun tolong jangan ingat bahawa Nabi ke Madinah tu ialah kerana Nabi takut. Sebab
zaman sekarang orientalis ataupun orang yang anti-Islam ni, dia telah melemahkan ataupun orang kata cuba nak bagi pegangan orang Islam ni goyang. Dia kata dulu zaman hijrah dulu, Nabi hijrah kerana Nabi takut. Macam tu dia kata. Nabi takut. Bila kata Nabi takut, maka Nabi pun lari ke Madinah. Ingat, jangan ingat Nabi lari ke Madinah. Itu adalah sebab-sebab hijrah. Yang pertama tadi jemputan Allah. Dan salah satu faktor lain ialah orang Madinah sendiri yang jemput Nabi untuk ke Madinah. Bukannya Nabi takut. Sebab ni, semua ni ialah strategi untuk menyebarkan dakwah. Para sahabat berhijrah ke Madinah secara berperingkat dan secara rahsia agar tidak diketahui oleh musyrikin Mekah. Seterusnya, ini sebab-sebab. Seterusnya, peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nabi Muhammad SAW berhijrah setelah mendapat perintah Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Perintah daripada Allah itu disampaikan melalui malaikat Jibril. Baginda pergi menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rancangan rapi serta tersusun diatur bersama-sama dengan beberapa orang individu. Maksudnya Nabi ni hijrah tu bukannya Nabi hijrah begitu je, maksudnya ambil beg terus jalan, bukan. Nabi rancang dulu. Sebelum nak hijrah tu, Nabi rancang dulu. Dengan beberapa orang individu yang terlibat. Yang pertama ialah Abdullah bin Uraiqid. Siapa dia? Seorang musyrik. Abdullah ni dia orang musyrikin, bukan orang Islam. Tapi dia tolong juga Nabi. Biasanya apa dia? Diupah menjadi penunjuk jalan. Jalan yang dipilih untuk ke Madinah ialah jalan yang jauh dan mencabar yang jarang dilalui kebanyakan orang ramai. Maksudnya Nabi hijrah tu bukan ikut jalan biasa, jalan lain. Tujuannya ialah mengaburi pihak musuh dan mengelak daripada dijejaki mereka. Orang yang kedua, Abdullah bin Abi Bakr ataupun Abdullah bin Abu Bakar ditugaskan memberikan maklumat berkaitan dengan pergerakan musuh kepada Nabi Muhammad ketika baginda di Gua Thur. Tujuannya mengetahui pergerakan musuh dari semasa ke semasa. Abdullah ni orang kata spy ataupun peninjau. Dia akan beritahu Nabi kat mana musuh dan sebagainya. Asma binti Abi Bakr ditugaskan menghantar makanan, memastikan bekalan makanan mencukupi. Amir bin Fuhairah ditugaskan menutup jejak Abdullah dan Asma dengan menggunakan kambing gembalaannya. Mereka belah kambing ni ke padang pasir dan tapak kaki kambing itulah yang akan padam tapak kaki Asma dan Abdullah, membekalkan susu kambing tu kepada Nabi dan sahabat yang lain. Seterusnya mengelak dijejaki musuh, memastikan bekalan minuman mencukupi. Seterusnya, setelah Nabi dapat perintah daripada Allah melalui malaikat Jibril, rancangan seterusnya macam mana? Nabi Muhammad SAW meminta Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu tidur di katil baginda dan menggunakan burdah ataupun selimut baginda. Tujuannya untuk mengelirukan musuh yang hendak membunuh baginda. Pada malam tu, orang musyrikin ni nak serang Nabi. Bila nak serang Nabi, pergi ke rumah Nabi. Dengan izin Allah, baginda dapat melepaskan diri daripada kepungan tersebut. Waktu orang Mekah ataupun orang musyrik ni kepung rumah Nabi, masuk ke rumah Nabi, buka selimut tu, rupanya bukan Nabi. Rupanya Ali. Kita sambung sikit lagi. Setelah itu, baginda dan Abu Bakar bertolak ke Gua Sur yang terletak di selatan Mekah. Tindakan ini diambil bagi mengelirukan pihak musuh. Peristiwa ini berlaku pada 27 Safar tahun ke-14 Kenabian. Apabila bila buka tengok-tengok jumpa Nabi, buka selimut tadi bukannya Nabi. Buka selimut ingatkan Nabi, rupanya bukan Nabi. Jadi dia tengok Saidina Ali, ketua yang serang misi untuk
serangan ke rumah Nabi itu kata apa? Sesiapa yang berjaya menangkap Muhammad akan dihadiahkan 100 ekor unta. Okey, 100 ekor unta katanya unta merah. Katanya lah. Okey, jadi satu unta merah ni, umpama macam zaman sekarang ni, umpama 100 kereta Ferrari. Contohnya macam tu. Kaum musyrikin terus mencari Nabi di Mekah dan di luar kota Mekah. Hadiah lumayan ditawarkan jika berjaya menangkap baginda. Seterusnya, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu meneruskan perjalanan ke Madinah setelah 3 malam bersembunyi di Gua Sur. Semasa dalam perjalanan, seorang musyrik yang bernama Suraqah bin Malik berjaya menemui jejak Nabi Muhammad tetapi tidak berjaya menangkap baginda. Baginda dan Abu Bakar meneruskan perjalanan hijrah. Nabi tiba di Quba dan di Madinah. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan mencabar, akhirnya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar tiba di Quba. Di Quba, baginda membina masjid pertama dalam sejarah Islam. Masjid ini dinamakan Masjid Quba. Pada 12 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar tiba di Madinah. Ketibaan Nabi di Madinah disambut dengan penuh kegembiraan oleh para sahabat dan penduduk di Madinah. Waktu Nabi sampai tu, Nabi disambut, ada katanya gendang, ada yang nyanyi ataupun nasyid dan sebagainya. Disambut meriah macam pesta. Semasa di Madinah, baginda telah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar serta membina masjid, iaitu Masjid Nabawi. Okey, waktu Nabi sampai tu, Nabi saudarakan Muhajirin. Itu Muhajirin tu orang daripada Mekah ke Madinah dan orang Ansar, orang yang memang orang Madinah. Okey, jadi Nabi sampai tu, Nabi saudarakan orang Muhajirin dengan orang Madinah. Maksudnya orang Mekah dan orang Madinah ni jadi saudara. Okey, ada yang setahap orang Madinah ni, baiknya orang Madinah ni, dia offer ataupun tawarkan, tinggallah dengan saya. Cakap tu, tinggallah dengan saya. Rumah saya ni luas. Duduklah dengan saya, kata yang tu. Duduklah, rumah kecil ke sama je tu. Duduklah dengan saya. Kita kongsi makanan. Kita makan sama-sama macam tu. Ambillah hartaku sikit. Itu betapa baiknya. Orang kata itulah indahnya agama Islam. Sampai sanggup berkongsi. Macam itulah juga dengan zaman sekarang. Kita ni sesama kita ialah saudara seagama. Maka bantulah sesama kita orang Islam. Kini masjid dikenali sebagai Masjid Nabawi. Negara Madinah menjadi aman dan makmur di bawah pemerintahan Nabi Muhammad. Sampainya dekat Nabi Madinah, orang Madinah juga tawarkan kepada Nabi, tolonglah jadi pemimpin dekat Madinah. Bukan jadi raja, cuma jadi pemimpin di Madinah. Maksud pemimpin macam mana? Jadi orang kata pentadbir. Tolonglah tadbir negara Madinah ni elok-elok. Tahu tak? Sebenarnya dekat Madinah ni, dia umpama zaman sekarang. Maksudnya sama dengan negara kita Malaysia. Dekat Madinah ada orang Islam, ada agama-agama lain. Tapi orang Madinah ni dapat hidup secara aman dan damai. Macam itulah juga dengan kita di Malaysia. Seterusnya. Kepentingan peristiwa hijrah. Umat Islam hidup bersatu padu dan bebas mengamalkan ajaran Islam. Rakyat Madinah berbilang bangsa dan agama hidup aman dan damai. Dakwah dapat disebarkan secara meluas. Negara Madinah menjadi maju dan digeruni musuh, membuktikan kebijaksanaan Nabi Muhammad mengatur strategi berdakwah. Sampai satu tahap apabila Nabi jadi pentadbir kat situ, pemimpin kat situ, Madinah ni jadi sebuah negara yang hebat. Bukan negara biasa, sampai jadi negara hebat, sampai orang kata digeruni oleh negara-negara lain ketika itu. Bermula juga dengan hijrah, bermula juga dengan Madinah. Madinah ni lah pusat ataupun tempat utama yang tersebarnya agama Islam buat zaman ketika itu. Maksudnya strategi dibentuk di Madinah. Maksudnya tersebarnya ataupun pusatnya luasnya agama Islam ialah ketika di Madinah. Sebab waktu tu agama Islam bertapak di Madinah,
Maka ketika itulah disebarkan dan tunjuk betapa indahnya agama Islam dilaksanakan dalam sebuah negara. Okey, seterusnya. Iktibar peristiwa hijrah. Yang pertama ialah melakukan sesuatu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh. Nak buat sesuatu, kena buat dengan bersungguh-sungguh. Membuat perancangan yang teliti sebelum melakukan sesuatu. Macam Nabi lah, sebelum nak pergi ke Madinah, rancang dulu strategi. Tengok dulu apa yang boleh, apa yang tak boleh dan sebagainya. Barulah kita dapat capai apa yang kita nak. Tenang dan tabah menghadapi cabaran. Kalau kita dalam melalui fasa kehidupan memang berlaku pelbagai cabaran. Bila kita nak buat sesuatu, memang banyak cabaran. Tapi kita kena tenang dan tabah. Okey, menjadi sahabat yang menghormati dan saling membantu. Seterusnya, sanggup berkorban masa dan tenaga demi mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Berusaha memperbaiki diri atau keadaan yang lebih baik. Itu sahaja untuk pengisian pada hari ini. Ringkas sahaja. Ustaz saya pun banyak bercerita je. Okey, jadi harap dapat faham dan semoga kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan dan kita teruskanlah sebarkan agama Islam, hijrah. Kita kena ingat apa yang ni buat itu demi kita, demi agama kita. Demi mencari redha Allah. Maka bersyukurlah dan sekian. Itu sahaja. Semoga bermanfaat dan kita akan berjumpa lagi di lain video insya-Allah. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.